Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita dapat bersama-sama meneruskan perbincangan kita dalam surah Luqman, yang mana kita dah sampai kepada perbincangan pada kuliah yang lepas. Kita membincangkan ayat yang ke-12 ya, dan juga ayat yang ke-13 sebagai asas kepada pentarbiahan Luqman kepada anaknya. Hari ini kita nak sambung perbincangan kita, iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Itu maksudnya ketika mana Allah Subhanahu wa taala dah sebelum itu untuk kita kata flashback baliklah pada kesinambungan apa yang kita sebut dalam ayat yang sebelum, iaitu bagaimana ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa Allah memberikan hikmah kepada Luqman. Maka dengan itu Luqman mengajar anak dia dengan mendidik dalam keadaan yang sepatutnya kita ambil pengajaran lah. Kan? Kerana apa? Kerana mendidik anak-anak ni sebenarnya menurut konteks ajaran Islam telah lama dipraktikkan melalui surah Luqman. Jadi proses mentarbiah anak dapat kita lihat menerusi beberapa pesanan Luqman kepada anaknya. Jadi kalau kita bincang sebagaimana yang lepas, sedikit ulangan lah, iaitu Imam Ibn Kathir dia kata para ulama berbeza pendapat. Para ulama berbeza pendapat sama ada Luqman itu dia seorang Nabi ataupun bukan. Tetapi kebanyakan ulama, majoritinya menyatakan dia adalah wali ataupun orang yang saleh. Dan Luqman ni sebenarnya dia seorang daripada Ethiopia, Habsyah. Dan dia seorang najjar, tukang kayu. Dan sebahagian pendapat mengatakan Luqman ni seorang lelaki berkulit hitam. Dan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam kitabnya Qasas As-Sabiqin fil Quran, dia kata riwayat-riwayat yang menceritakan asal-usul Luqman itu sebenarnya tidak kukuh. Jadi kalau kita nak tahu sebenarnya, baiklah kita tawakuflah, kita tak perlu membincangkan secara terperinci siapakah Luqman sebenarnya, sebab Al-Quran sendiri tidak menceritakan. Kerana Al-Quran tidak menyebut dengan jelas siapakah Luqman, maupun tidak disebut dalam hadis yang sahih, iaitu asal Luqman, nasab beliau, kaum beliau, kabilah beliau. Kita tak tahu sama ada beliau benar-benar seorang berketurunan Habsyi atau Arab atau Bani Israel. Kita juga tidak ketahui nama ayah beliau, nama anak beliau. Kita tak tahu. Begitu juga kita tak tahu tentang tubuh badan beliau, sifat beliau dan warna kulit beliau. Begitu juga zaman Luqman hidup bila, pemerintah zaman beliau bila, bandar tempat tinggal dan pekerjaan sebenarnya. Ini semua. Begitu juga anak lelaki yang dibincangkan, yang dia mentarbiah ini, yang dia bagi nasihat ni. Dan bagaimana keadaan anak tersebut. Ini semua tidak kita mengetahui. Bagaimana perakhiran hidup beliau dan sebagainya. Jadi kita tak perlu memperincikan, melainkan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Baik. Yang pertamanya kalau kita lihat macam kita sebut dulu,
apa yang penting ialah tarbiyah Luqman kepada anaknya. Yang pertamanya, jangan menyekutukan Allah. Ini telah kita bincangkan pada kuliah yang lepas. Yang keduanya, inilah ayat yang kita bincang ni. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummah wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anuskuli wali walidayka ilayal masir. Maksudnya dah kami perintahkan kepada manusia, kata Allah, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wasainal insani biwalidayhi hamalat ummah. Ibunya telah mengandungkannya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusukannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku tempat kembali. Baik, tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, daripada ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana selepas daripada nasihat Luqman supaya tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Luqman mendidik anak dia sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi di situlah para ulama sebut tentang bagaimana ketaatan yang pertamanya kepada Allah dan Rasul, yang keduanya kepada kedua ibu bapa. Baik, terutamanya ibu. Terutamanya ibu. Sebab ibu telah mengandungkan dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan juga menyusu dalam masa 2 tahun. Jadi dalam ayat ni juga menunjukkan penyusuan ini adalah 2 tahun. Penyusuan ini 2 tahun. Jadi sebab itu sunnahnya bagi seseorang yang menyusu itu hendaklah dilakukan selama 2 tahun. Dan mengandung itu, kita tahulah 9 bulan 10 hari. Ibu yang mengandung itu 9 bulan. Kemudian dia menyusu pula 2 tahun. Jadi maknanya kesusahan yang dialami itu patutnya dihargai. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewasiatkan kepada Luqman untuk menceritakan kepada anaknya. Supaya apa? Supaya mentaati kepada kedua ibu bapanya ataupun berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Supaya dia buat baik kepada kedua ibu bapanya, terutama ibunya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kalau kita lihat, iaitu ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, kepada siapakah yang dia perlu berbuat baik? Lalu Nabi SAW menyatakan kepada ibumu. Kemudian ditanya lagi, kemudian kepada siapa? Nabi kata kepada ibumu. Kemudian ditanya lagi, kepada siapa? Kepada ibumu. Dan seterusnya kepada siapa? Kepada bapamu. Maka di situ menunjukkan kedudukan ibu dan bapa itu, ibu lebih utama. Walaupun kedua-duanya wajib ditaati. Dan di hujung ayat Allah Ta'ala kata, wa nishkuli wali walidayka ilayya masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadaku tempat kembalimu. Jadi maknanya apa? Kesyukuran yang pertama ialah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Sebab dengan Allah Ta'ala lah adanya ibu bapa kita. Dan yang kedua, bersyukur kepada orang tuamu. Kerana apa? Kerana dengan adanya orang tuamu itulah ada kita. Jadi itu keadaannya. Baik. Seterusnya kita lihat ayat seterusnya, iaitu wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, kata Allah, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati
keduanya. Dan bergaullah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik. Ayat ni cerita pasal apa? Ayat ni cerita masih lagi tentang ibu bapa, iaitu kewajipan untuk berbuat baik pada ibu bapa itu, dia tidak terhad kepada ibu bapa Islam sahaja. Kalau ibu bapa itu tidak Islam, contohnya, dalam ayat ni Allah Ta'ala menyatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Sekiranya ibu bapa kamu itu berusaha untuk memaksa kamu untuk syirik pada Allah, maknanya ibu bapa itu tidak Islam. Dia nak anaknya supaya tidak Islam juga, tetapi tidak boleh ikut. Di sini. Fala tuti'huma. Jangan ikut. Sebab kita tidak boleh ikut sesuatu yang kita kata yang syirik pada Allah Ta'ala. Ikut. Tetapi dalam masa yang sama, Allah Ta'ala kata, wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-duanya. Jadi makna apa? Maknanya ialah siapa pun ibu bapa kita, wajib kita buat baik. Di atas dunia ini, terutama. Kerana apa? Kerana dalam kes ibu bapa yang tidak beriman kepada Allah, ibu bapa yang kafir, bukan cakap kafir, dia nak memaksa anak dia untuk kufur juga. Yang pertama sekali, kita tak boleh ikutlah kufur itu. Sebab kita tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Namun begitu, itu bukan alasan untuk kita menderhaka kepada mereka. Itu. Sebab itu Quran kata wasahibhuma fid dunya ma'rufah, iaitu bergaulah dengan mereka di atas dunia ini dengan baik. Walaupun ibu bapa ini orang yang tidak taat kepada Allah, syirik pada Allah, derhaka pada Allah, nak kita derhaka juga pada Allah, kita tidak akan ikut mereka dalam penderhakaan itu. Tetapi itu tidak bermakna kita sendiri boleh menderhaka kepada ibu bapa kita. Tidak. Sebaliknya, kita tetap buat baik kepada mereka. Walaupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap buat baik. Itu kalau ibu bapa yang tidak beriman. Bagaimana ibu bapa yang beriman? Itu persoalannya. Mungkinlah kadang-kadang ada orang ni, mak ayah dia, kita kata tak pada Allah lah. Tak sembahyang ada. Mak ayah tak sembahyang. Ada yang berjudi pun ada. Ada yang melakukan maksiat pun ada. Adakah dengan mak ayah itu melakukan maksiat, kita kata membolehkan si anak derhaka pada mak ayah dia? Tak boleh juga. Dia tetap kena buat baik, kena cakap elok-elok, kan? Adapun mak ayah tak beriman tu, dia doa banyak-banyak supaya mereka mendapat hidayah. Dia tak boleh asalkan mak ayah dia buat maksiat, dia pun menengking, dia pun marah, dia pun kita kata tidak buat baik kepada kedua ibu bapanya. Itu bukan setakat mak ayah dia melakukan dosa, tetapi dia juga turut sama melakukan dosa kerana perbuatannya itu. Sebab kadang-kadang berlaku bedah gini, kes anak-anak yang kita kata membalas dendam. Begitu, membalas dendam. Iaitu dia rasa macam contohnya ginilah. Si anak ni masa kecil-kecil, mak ayah dia tak bela dia. Contohnya. Mungkinlah ada sebab-sebab tertentu kita pun tak tahu kan. Sama ada saja tak nak bela ke, tak nak pelihara ke, ataupun atas sebab kemiskinan ke, ataupun berlaku perceraian ke, atau apa-apa juga yang berlaku, diberi pada nenek atau diberi kepada pusat asuhan. Jadi apa yang berlaku pada hari ini ialah apa? Si anak tu bila besar, dia akan boykot mak ayah dia. Dia akan derhaka ataupun dia tak boleh langsung
walaupun dia kenal mak ayah dia, dia tak akan buat baik pada mak ayah dia, dia berkasar dan sebagainya, maka ini tak boleh. Walaupun siapa mereka, kalau mereka tak laksanakan tanggungjawab mereka kepada kita, maka mereka berdosa. Tetapi jangan kita sebagai anak melakukan dosa pula. Jadi 2 kali 5, 5 kali 2. Sebaliknya kita kena buat baik pada mereka. Jadi ayat ni jelas sebab apa? Sebab kadang-kadang apa yang berlaku? Orang bukan Islam contohnya. Dia nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam. Ibu bapanya takut. Takut apa? Takut si anaknya itu sudah tidak ada kaitan dengan dia. Dah tak ada kaitan lah. Sebab nak masuk Islam lah. Begitu. Dia takut. Jadi sedangkan hubungan masih ada, bahkan si anak itu tetap bertanggungjawab terhadap ibu bapanya. Jadi itulah kita kata satu kaedah yang perlu dipahami. Kadang-kadang orang tak faham pada hari ni. Dia ada konsep balas dendam. Itu tak boleh ya. Walau biarlah apa pun ibu bapanya buat pada dia, itu dia hal dia dengan Tuhan. Tetapi sebagai anak, dia wajib taat kepada ibu bapanya dalam perkara ma'ruf. Wajib buat baik. Taat dalam perkara ma'ruf. Okey. Kemudian seterusnya, selesai ayat tersebut, seterusnya wa in jahada ta'ala an tusyrika, kita dah baca ayat 15 itu. Seterusnya, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Baik. Seterusnya ayat ini menceritakan tentang bagaimana tiap-tiap kebaikan atau keburukan sebesar biji sawi sekalipun Allah akan tetap membalas. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau bumi, nescaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Maka di sini nak menunjukkan bahawa setiap sesuatu yang dilakukan, Allah mengetahuinya. Setiap kebaikan, keburukan, jadi apa juga yang kita buat, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ya bunayya aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Seterusnya, setelah tarbiyah Luqman terhadap anaknya untuk akidah yang pertama, yang kedua taat pada mak ayah, buat baik. Yang ketiga, tanggungjawab yang besar juga ialah wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi seterusnya, tarbiyah seterusnya adalah berkaitan dengan apa? Dengan melaksanakan ibadat solat. Selepas taat pada Allah, taat pada mak ayah, jadi kewajipan adalah untuk menunaikan solat. Ini maknanya Luqman pun dah ajar anak dia untuk solat. Kenapa? Kerana as-salatu imaduddin. Solat tiang agama. Dan kita tahu bahawa antara pendidikan utama selepas daripada kita mendidik dan suruh akidah kepada anak-anak kita, kita berkewajipan untuk mendidik mereka tentang ibadat solat. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi. Nabi kata, muru auladakum bis solat wa hum abna' sab'i sinin. Suruh anak kamu solat ketika mana mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10 sinin. Dan pukul mereka kalau tak nak solat ketika mana mereka berumur 10 tahun. Jadi maknanya di situ ibadat solat ni satu ibadat yang paling utama sekiranya nak dibandingkan dengan ibadat-ibadat yang lain. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah, lepas taat pada mak ayah, maka ibadat yang utama adalah melaksanakan solat. Dan bersabarlah. Dan bukan setakat itu, kewajipan untuk melaksanakan ma'ruf dan juga mencegah mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu juga satu kewajipan yang wajib dilaksanakan untuk memelihara solat tadi, untuk memelihara iman yang ada dalam diri kita. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu, kerana apabila kita melaksanakan solat, kita perlu kepada kesabaran.
apabila kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, kita perlu kepada kesabaran. Dan itulah perkara yang penting. Jadi, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Ayat seterusnya menyatakan, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi seterusnya sifat yang diajar, akhlak yang diajar, iaitu jangan sombong dengan manusia. Tadi solat tadi hubungan dengan Allah Ta'ala. Sekarang ni hubungan dengan manusia. Jangan ada sifat sombong, jangan ada sifat ego. Bercakap dengan orang pun tak nak pandang orang contohnya. Sifat sombong ni, sifat takabur, sifat itu adalah sifat iblis. Yang mana dalam hadis menyatakan la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tak masuk syurga orang yang dalam jiwanya ada sedikit sifat sombong. Maka tak masuk syurga. Itu satu perkara yang menjadi panduan kepada kita. Dan wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankara aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Tak perlu cepat dan tak perlu lambat. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara terbaik. Baik. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita lihat bagaimana ciri-ciri kepimpinan dalam surah Luqman ini, surah ringkasnya. Kita lihat bagaimana ciri-ciri kepimpinan seorang bapa dinukilkan dalam surah Luqman. Teladan daripada Al-Quran diselitkan agar dicontohi golongan lelaki dan wanita waktu mendidik anak-anak mereka beragama, bergaul, berakhlak mulia. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan sesuatu yang sepatutnya diambil pengajaran dan juga pengiktibaran di dalam kehidupan kita. Jadi itulah secara ringkasnya dilihat sebagai pendidikan Luqman dalam surah ini. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah. Untuk hari ini sekadar itu dulu. Saya serah kepada soal jawab. Silakan. Okey, baik Ustaz. Buka semalam persoalan ya untuk dikemukakan. Silakan Pak Jemaah. Atau apa-apa saja soalan yang hendak dikemukakan pun boleh. Silakan. Rasanya tak ada soalan hari ini Ustaz. Kita boleh akhiri ada soalan ya Puan Mak Jah angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ni Mak Jah nak tanya ni je tentang doa. Mak Jah ada separuh orang tu dia berdoa yang penghabisan tu kan. Dia baca tasbih je. Doa kifarah tu kan. Lepas tu ayat surah tu wal as tu dia tak baca. Boleh ke? Baik, terima kasih pada persoalan. Dia sekurang-kurangnya untuk berpisah dalam majlis sebagai contohnya kita baca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lepas tu baca surah. Tu baca surahnya Ustaz. Dia tak baca surah tu Ustaz. Ya. Saya dengar. Saya jawab ni. Okey. Dengar. Jadi untuk menutup majlis sebagai contohnya untuk berpisah disebut dalam hadis Nabi SAW untuk kita membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang utama. Jadi adakah memadai kalau kita tidak baca surah wal asri? Memadai, tidak ada masalah. Cukup dengan kita membaca tasbih kafarah disebut sebagai tasbih kafarah. Memadai untuk membaca tasbih kafarah tersebut. Namun begitu, untuk menambahkan lagi, kita baca pula surah wal asri. So, jadi tak ada masalah lah. Sama ada kita baca dua-dua ataupun kita baca tasbih kafarah saja. Wallahualam. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Ada lagi soalan yang lain? Nur Azian, silakan. Nur Azian. Puan Nur Azian, angkat tangan.
Tak ada, tak jadi. Hello. Okey. Assalamualaikum. Sila, Ustaz sila. nak bertanya, kalau katakan seorang tu bekerja di tempat maksiat, dia memulakan ucapan tu dengan bismillah, lepas tu dia berakhiri dengan ucapan tu dengan alhamdulillah sebab majlis tu selesai dengan baik. Bolehkah macam tu Ustaz? Baik, kalau majlis maksiat, dia tak boleh menggunakan nama Allah untuk memulakan majlis maksiat. Dan tak boleh bersyukur pada Allah di atas perkara maksiat. Itu merupakan satu penghinaan lah kita kata. Macam mana dia nak buat maksiat dia bismillah, contohnya dia nak mencuri bismillah dulu. Maknanya itu satu perkara yang jelas bahawa dia mempermain-mainkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sewajarnya berlaku seumpama itu. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey, Puan Rohani. Puan Rohani, silakan. Salah tekan. Salah tekan. Tak. Okey, sila. Tak jadi. Okey, tak apa. Suara. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Akan nak tanya, kalau kita nak buat fidyah untuk tahun ni, kita nak bayar tahun ini atau tahun depan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, fidyah ni hutang. Hutang ni sepatutnya disegerakan lah. Kalau tahun ni lah. Kita percepatkan bayar hutang. Percepatkan bayar hutang lagi baik lah. Lagi dituntut. Jadi sekiranya kita ada hutang tahun ini, maka kita segerakan pembayarannya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi soalan yang lain-lain? Silakan. Okey, nampaknya dah tak ada Ustaz soalannya. Baiklah, kita akhiri majlis ini. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki atas kesediaan berkongsi ilmu tadabbur ayat suci Al-Quran dari surah Luqman itu. Dan pada hari ini kita tengoklah yang kita diajar untuk bersyukur kepada nikmat ibu bapa yang melahirkan kita di atas dunia ini. Betapa besarnya perintah untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa sehingga Allah SWT berwasiat dan berpesan yang khas kepada kita semua dalam seperti mana yang diceritakan dalam surah Al-Luqman itu. Dan Ustaz dan para jemaah sekalian, semoga ianya memberi sedikit sebanyak kefahaman, manfaat buat kita semua bagi mengambil pengajaran dan dipelajarinya. Kepada penaja dan penyumbang, terima kasih atas kesediaan menaja program kita pada pagi ini. Semoga semangat ini memberikan keberkatan rezeki dan umur pada kita semua. Dan insya-Allah dalam kesempatan kita ada lagi bersama-sama dengan Ustaz untuk tadabbur seterusnya, sambungan seterusnya. Dan Ustaz kita akhiri dulu, tutup dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, sama-sama kita akhiri majlis kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi ya semua. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Sama. Jumpa lagi.